Pengenalan syarikat Fraser and Neves F&N Holdings Berhad. Pada mulanya, F&N Holdings Berhad dikenali sebagai syarikat Singapura dan selat air berkarbonat yang telah ditubuhkan pada tahun 1883 oleh John Fraser dan David Chalmers Neave. Ia dipelbagaikan daripada perniagaan percetakan mereka iaitu percetakan pejabat Singapura dan selat. Syarikat ini telah menjadi perintis perniagaan air berkarbonat di Asia Tenggara bermula tahun 1883. Namun masuknya tahun 1898, sebuah syarikat awam yang baru ditubuhkan telah membeli kedua-dua syarikat milik John Fraser dan David Chalmers Neave dengan bayaran sebanyak $290,000 dalam bentuk wang tunai dan juga saham. Mereka juga telah menukar nama syarikat ini kepada Fraser and Neave iaitu F&N Holdings Berhad. Seterusnya adalah pelaburan dalam subsidiari F&N Holdings Berhad. Bagi syarikat yang ingin melabur dalam syarikat subsidiari, mereka perlulah mematuhi beberapa MFRS yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah MFRS 3 tentang penggabungan perniagaan di mana menurut para 4, pelaporan kewangan syarikat yang bergabung tertakluk kepada MFRS Business Combination. Gabungan perniagaan diambil kira dengan menggunakan kaedah perolehan. Selain itu adalah MFRS 10 dalam penyediaan penyata kewangan disatukan. Menurut para tujuh, pelabur dikatakan mengawal syarikat yang dilabur jika dan hanya jika pelabur tersebut mempunyai ciri seperti yang berikut. Pertama adalah kuasa ke atas syarikat pelabur yang dinyatakan dalam para 10 hingga para 14. Yang kedua adalah pendedahan atau hak ke atas pulangan boleh berubah daripada pelibatan dalam syarikat pelabur yang dinyatakan dalam para 15 dan 16. Yang ketiga adalah keupayaan untuk menggunakan kuasa ke atas syarikat pelabur yang boleh memberi kesan kepada jumlah pulangan pelaburan yang boleh didapati dalam para 17 dan para 18. Seterusnya adalah polisi yang digunakan oleh F&N Holdings Berhad bagi syarikat subsidiari mereka. Polisi yang telah digunakan adalah sama seperti MFRS yang telah diterangkan sebentar tadi. Kemudian, menurut Statements of Financial Position F&N Holdings Berhad menunjukkan pelaburan dalam subsidiari syarikat F&N Holdings Berhad pada tahun 2018 dan juga 2019. Kemudian, menurut Nota 6 pelaburan dalam subsidiari F&N Holdings Berhad, berikut adalah syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan kepada F&N Holdings Berhad. Bagi syarikat subsidiari, F&N Holdings Berhad memegang 100% kepentingan kepada syarikat F&N Beverage Marketing Sedian Berhad, Magnolia PDL Dairy Sedian Berhad, F&N Dairies Manufacturing Sedian Berhad, Lion Share Management Limited, Fraser and Neave Malaya Sedian Berhad dan F&N Dairies Malaysia Sedian Berhad. Namun, F&N Holdings Berhad memegang sebanyak 70% kepentingan terhadap Laetitia Corporation Sedian Berhad dan 55.5% kepentingan kepada F&N Dairies Thailand Limited. Bagi syarikat bersekutu pula, F&N Holdings Berhad memegang sebanyak 27.19% kepentingan kepada Cocoland Holdings Berhad. Seterusnya ialah muhibah atas gabungan. Muhibah atas gabungan mengikut MFRS 3 para 18 mengatakan aset yang dapat dikenal pasti mengikut nilai saksama pada tarikh perolehan. Para 19 pula mengatakan muhibah atas gabungan bagi kepentingan bukan kawalan dinilai sama ada pada nilai saksama atau aset bersih. MFRS 3 para 32 pula mengatakan muhibah atas gabungan diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai aggregate lebih besar daripada amount bersih aset. Aggregate merujuk kepada pembayaran dibuat pada nilai saksama, amount kepentingan dalam entiti diperoleh dan juga nilai saksama kepentingan dipegang pada tarikh perolehan. Amount bersih aset pula merujuk kepada nilai yang diambil pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Jika amount bersih aset lebih besar daripada amount aggregate, wujudnya laba pembelian diskaun. MFRS 136 para 81 pula mengatakan muhibah atas gabungan diiktiraf sebagai aset yang mewakili manfaat ekonomi yang wujud dari lain-lain aset yang diperoleh melalui kombinasi perniagaan. MAG tidak menjaring aliran tunai secara tersendiri tetapi menyumbang kepada penjanaan tunai oleh unit penjanaan tunai. Polisi muhibah atas gabungan F&N Berhad. Mengikut Note to Significant Accounting F&N Berhad, muhibah direkodkan mengikut nilai saksama pada tarikh perolehan dalam kombinasi perniagaan.
Berikut merupakan Financial Statement FNN Berhad. Mengikut Financial Statement FNN Berhad yang pada tahun berakhir September 2019, muhibah atas gabungan direkodkan dalam Intangible Asset di bawah Non-Current Asset. Not 6 mengatakan bahawa muhibah direkodkan dalam CGU dan muhibah pada tahun 2019 adalah berjumlah RM40,537. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pelaporan muhibah syarikat adalah mengikut seperti yang ditetapkan oleh MFRS. Kepentingan bukan kawalan dalam pemerolehan diiktiraf pada tarikh pemerolehan mengikut kepentingan yang tidak dikawal selia bahagian aset bersih yang boleh dikenal pasti oleh pihak yang peroleh. MFRS yang berkaitan adalah MFRS 10 pada 22. Syarikat induk menunjukkan maklumat berkaitan kepentingan bukan kawalan dalam penyata kedudukan kewangan di bahagian ekuiti adalah berasingan daripada ekuiti pemilikan syarikat induk. Para 23 menyatakan perubahan kepentingan pemilikan syarikat induk terhadap anak syarikat yang tidak menyebabkan induk kehilangan kawalan terhadap anak syarikat adalah urus niaga ekuiti. Seterusnya, KBK mewakili ekuiti dalam syarikat subsidiari yang tidak dapat diagih secara langsung atau tidak langsung kepada pemilik syarikat. Disajikan secara berasingan dalam penyata gabungan pendapatan komprehensif, dalam penyata perubahan ekuiti disatukan bahagian ekuiti dalam kunci kira-kira yang disatukan secara berasingan daripada ekuiti yang boleh diagihkan. Perubahan kepentingan pemilikan syarikat subsidiari yang tidak menghasilkan perubahan kawalan dicatat sebagai ekuiti urus niaga. Sebarang perbezaan antara jumlah yang tidak dikawal kepentingan diselaraskan dan nilai saksama pertimbangan yang dibayar atau diterima akan diiktiraf secara langsung dalam ekuiti. Dalam penyata kewangan berasingan syarikat, pelaburan dalam syarikat subsidiari dinyatakan pada kos dan ditolak kerugian penurunan nilai. Seterusnya adalah accounting policy in Note 2A7. KBK akan dilaporkan pada akhir tahun dan sama ada akan diagihkan secara direct ataupun secara tidak langsung kepada ekuiti pemegang ekuiti syarikat. Ini adalah KBK dalam Statement of Financial Position, KBK dalam Statement of Profit or Loss, KBK dalam bahagian Statement of Other Comprehensive Income dan KBK dalam Statement of Changes in Equity. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan sekumpulan. Terima kasih. Adalah urus niaga pihak berkaitan, iaitu Related Party Transaction. Bagi MFRS yang berkaitan adalah MFRS 124 setara dengan IAS 24 Related Party Disclosure seperti yang dikeluarkan dan dipindah oleh IASB. Entiti yang mematuhi MFRS 124 secara serentaknya akan mematuhi IAS 24. Piawaian ini memerlukan pendedahan hubungan urus niaga dan juga baki tertunggak pihak berkaitan, iaitu outstanding balance, termasuk komitmen dalam penyata kewangan gabungan dan juga berasingan induk ataupun pelabur dengan kawalan bersama ataupun pengaruh penting ke atas pelabur yang ditunjuk menurut MFRS 10 penyata kewangan gabungan ataupun MFRS 127 penyata kewangan berasingan. Piawaian ini juga digunakan untuk penyata kewangan individu. MFRS 124 para 9 telah menyatakan bahawa pihak yang berkaitan adalah orang ataupun entiti yang berkaitan dengan entiti yang menyediakan penyata kewangannya. A. Seseorang ataupun ahli keluarga terdekat iaitu berkaitan dengan entiti pelaporan jika orang itu satu, mempunyai kawalan ataupun kawalan bersama, yang kedua, mempunyai pengaruh signifikan, yang ketiga, kaki tangan pengurusan utama ataupun induk kepada laporan entiti. Bagi B pula telah menyatakan bahawa sebuah entiti berkaitan dengan laporan entiti jika syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, entiti dan laporan entiti adalah ahli kumpulan yang sama, induk anak syarikat bersekutu. Yang kedua, satu entiti ataupun syarikat bersekutu ataupun usaha sama dari entiti lain. Yang ketiga, kedua-dua entiti ini adalah usaha sama dengan pihak ketiga yang sama. Yang keempat adalah satu entiti ataupun usaha sama pihak ketiga dan juga entiti lain yang bersekutu dengan pihak ketiga tersebut. Yang kelima adalah entiti ini merupakan ataupun pelan manfaat selepas pekerjaan untuk faedah pekerja sama ada entiti pelapor ataupun entiti yang berkaitan dengan entiti pelapor. Jika entiti pelapor itu sendiri seperti pelan majikan yang menaja juga berkaitan dengan entiti pelapor. Yang keenam adalah entiti itu dikawal ataupun dikawal bersama oleh seseorang yang dikenal dalam A. Yang ketujuh adalah seseorang yang dikenal pasti dalam A1 mempunyai pengaruh ke atas entiti ataupun merupakan kaki tangan pengurusan utama entiti. Yang terakhir adalah entiti ataupun mana-mana ahli kumpulan yang menjadi sebahagian menyediakan perkhidmatan pengurusan ataupun kepada entiti pelapor ataupun kepada induk entiti pelapor. Okey, bagi identiti pihak berkaitan telah dinyatakan dalam annual report
FNN adalah bagi tujuan penyata kewangan, pihak yang dianggap berkaitan dengan kumpulan sekiranya kumpulan atau syarikat mempunyai kemampuan secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mengawal ataupun bersama-sama mengawal pihak ataupun menjalankan pengaruh yang signifikan terhadap pihak tersebut ataupun membuat keputusan kewangan dan operasi atau sebaliknya di mana kumpulan ataupun syarikat dan pihak tersebut berada di bawah kawalan bersama. Pihak berkaitan mungkin terdiri daripada individu ataupun entiti lain. Pihak berkaitan juga merangkumi kaki tangan pengurusan utama yang ditakrif sebagai orang yang mempunyai autoriti dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah dan mengawal aktiviti kumpulan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dan entiti menyediakan perkhidmatan kaki tangan pengurusan utama kepada kumpulan. Pengurusan utama kaki tangan merangkumi semua pengarah kumpulan dan juga anggota pengurusan kerajaan kumpulan tertentu. Kumpulan mempunyai hubungan pihak berkaitan dengan syarikat induknya, pelabur penting, anak syarikat, syarikat bersekutu, usaha sama dan juga pengurusan utama pegawai. Okey, di dalam annual report telah menyatakan significant related party transaction, iaitu di bahagian company terdapat subsidiari CHB Group dan juga VCSB. Okey, subsidiari telah menyatakan dividend income, finance income dan juga management fee. Di bahagian CHB Group telah menyatakan dividend income dan VCSB telah menyatakan finance income. Okey, bagi seterusnya adalah di bahagian company juga telah menyatakan key management personnel. Kita lihat di sini telah menyatakan bahawa balance to the below transaction adalah relate dengan note 11 dan juga note 19. Okey, berdasarkan note 11, trade and other receivable. Okey, amount due to the related party di bahagian company yang terlibat adalah subsidiary dan juga associate, iaitu merujuk kepada note 1 dan juga note 4. Dan juga note 19 pula adalah trade and other payable. Amount due to the related party di bahagian company yang terlibat adalah subsidiary dan related company, iaitu merujuk kepada note 19.3 dan juga note 19.4. Di note 19.4 telah menyatakan bahawa related company refer to the subsidiary or associate of TCC Asset Limited, Thai Beverage Public Company Limited, VJC, Fraser Property Limited, Sotters Group Co. Ltd dan juga TCC Corporation Limited. Kita dapat simpulkan di sini bahawa syarikat FNN ini telah menyediakan annual report yang telah mengikut polisi yang telah disediakan dan telah ditetapkan, iaitu polisi berdasarkan MFRS 124. Seterusnya, pelaburan dalam syarikat bersekutu. MFRS 127 para 10 mengatakan apabila entiti menyediakan penyata kewangan berasingan, ia mengekalkan pelaburan dalam subsidiaries, usaha sama dan syarikat bersekutu sama ada pada kos MFRS 9 ataupun menggunakan kaedah equity mengikut MFRS 128. MFRS 128 para 11 mengatakan pelaburan dalam syarikat bersekutu pada awalnya direkodkan pada kos. Nilai bawaan akan ditambah atau dikurangkan bagi mengambil kira bahagian kepentingan pelabur dalam keuntungan atau kerugian entiti dilabur selepas tarikh perolehan. Agihan yang diterima dari entiti dilabur akan mengurangkan amount bawaan pelaburan. Para 32 mengatakan pelaburan dalam syarikat bersekutu diambil kira menggunakan kaedah equity atau dikenali sebagai single item consolidation. Pelaburan dianggap menggunakan kaedah equity bermula daripada tarikh di mana ia menjadi bersekutu. Pada tarikh perolehan pelaburan, apa-apa perbezaan antara kos pelaburan dan nilai saksama bersih aset, nilai liability dan liability contingent bersekutu diambil kira berdasarkan MFRS 3. Polisi pelaburan syarikat bersekutu FNN Berhad. Mengikut Significant Accounting Policies Note 2, syarikat menggunakan kaedah equity dan merekodkan pelaburan syarikat bersekutu pada nilai kos. Financial Statement FNN Berhad. Di sini kita dapat lihat bahawa pelaburan dalam syarikat bersekutu adalah berjumlah RM89,658 pada tahun 2019. Mengikut Statement of Profit or Loss FNN Berhad, share of profit of equity bagi syarikat bersekutu adalah sebanyak 9,139. Berdasarkan Note 8 Note to Financial Statement, pelaburan syarikat bersekutu mempunyai 3 item iaitu quote share, result post perolehan dan juga dividen iaitu sebanyak RM89,658. Oleh itu, pelaburan syarikat adalah mengikut MFRS 128 di mana syarikat menggunakan kaedah equity dan merekod pelaburan syarikat bersekutu mengikut kos.
Secara kesimpulannya, pelaporan bagi financial statement syarikat F&N Berhad adalah mengikut MFRS yang ditetapkan. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.